Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Niaga Awani. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan. Dan saya mulakan dengan laporan pertama dengan ringgit dijangka didagangkan dalam julat terhad pada paras 4.5100 sehingga 4.5200 berbanding dolar Amerika menjelang data inflasi Amerika Syarikat yang keluar pada pertengahan minggu ini. Ketua Ekonomi dan Penganalisis Pasaran dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran akan bertindak balas berdasarkan laporan inflasi tersebut. Tambahnya, mungkin tiada sebarang petunjuk baharu yang menghalang ahli jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC Amerika mengulas secara terbuka kepada orang awam sebelum tarikh mesyuarat sepatutnya memberikan sedikit kestabilan dalam pasaran mata wang. Data indeks harga pengguna CPI Amerika akan dikeluarkan minggu ini sebelum FOMC bermesyuarat dari 21 sehingga 22 Mac. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, prospek kenaikan semula dalam kadar kenaikan rizab persekutuan kembali menjadi tumpuan. Innes berkata bahawa buat masa ini risiko cenderung ke arah kadar faedah Amerika yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kukuh. Seterusnya, Bursa Malaysia dijangkakan mengalami dagangan secara berhati-hati minggu ini dengan tumpuan pelabur kepada data inflasi Amerika Syarikat yang dijadual dikeluarkan pada 14 Mac. Pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes berkata, buat masa ini risiko condong ke arah kadar faedah lebih tinggi oleh rizab persekutuan. Menurutnya, hala tuju Bursa Malaysia akan bergantung pada data IHP Amerika Syarikat dan senarai pembayaran gaji bukan ladang NFP yang akan menentukan sama ada The Fed akan kekal dengan kadar kenaikan 25 mata asas atau sebaliknya. Beliau menjangkakan FBM KLCI berada pada paras 1,425 hingga 1,450 minggu ini. Naib Presiden Penyelidikan Equator Rakuda Trade Sederian Berhad, Tong Pak Ling berkata, walaupun dengan ketidaktentuan global, mungkin terdapat peluang pembelian semasa harga murah memandangkan indeks penanda aras menghampiri kedudukan terlebih jual. Bursa Malaysia mengalami dagangan yang tidak menentu secara ketara sepanjang minggu ini. Berikutan sentimen lemah dari Wall Street serta bursa serantau walaupun keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% bagi kali kedua berturut-turut. Selaras pelaksanaan aturan kerja fleksibel AKF berkuat kuasa 1 September tahun lalu, timbul saranan supaya kajian dibuat untuk meneliti kebolehkelaksanaan sistem kerja 4 hari merentasi semua sektor ekonomi negara termasuk perkhidmatan awam. Ini bermakna pekerja bekerja 4 hari seminggu dibayar gaji dan faedah kerja sama, tetapi dengan beban kerja sama atau produktiviti sama perlu dikekalkan. UK merupakan antara negara yang menjalankan kajian ini dan menurut dapatannya pada 2021 oleh syarikat pengambilan REIT, lebih daripada 80% orang di UK lebih suka bekerja selama 4 hari seminggu dan berdasarkan tinjauan 2019 terhadap 36,000 Amerika yang dijalankan oleh YouGov Amerika mendapati bahawa 2/3 daripada responden lebih suka bekerja 4 hari seminggu. Tidak kira sama ada itu bermakna waktu bekerja lebih lama pada hari tersebut di mana selera lebih tinggi untuk minggu kerja yang lebih padat. Dan untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, sudah sedia bersama saya menerusi Google Meet adalah Profesor Madya Dr. Yusof Saari merupakan penganalisis ekonomi. Terima kasih Dr. Yusof kerana sudi bersama saya pada hari pertama minggu ini. Terima kasih juga Dina bagi peluang saya untuk berkongsi pandangan pada pagi ini. Baik, Doktor, kalau kita nak teruskan menurut tinjauan yang saya katakan tadi, jadi apakah makna bekerja 4 hari seminggu untuk masa depan untuk trend pekerjaan? Kalau kita lihat trend pekerjaan masa hadapan ya, sudah ada tuntutan daripada pelbagai pihak termasuk di Malaysia, di luar negara apatah lagi ya, tuntutan ke arah untuk memendekkan masa bekerja seminggu daripada 5 hari kepada 4 hari dan
seperti yang Dina beritahu tadi, UK antara negara yang telah mengadakan pilot pekerjaan rintis pelaksanaan pilotnya melibatkan 60 syarikat kalau tak silap saya pada 6 bulan tahun lepas, ambil masa 6 bulan daripada Jun hingga Disember 2022 tahun lepas ya. Tapi dalam masa sama juga Dina, negara-negara lain seperti Finland, New Zealand, Spain dah banyak juga mengadakan pilot juga sebelum daripada 2022 lagi, sebelum pasca pandemik lagi. Jadi dari segi keseluruhannya saya boleh katakan tuntutan secara globalnya 4 hari seminggu ni sudah berlaku dan sudah ada dibuat secara kecil-kecilan, tidak berskala besar, tapi masih belum ada konsensus secara rasmi sama ada di peringkat negara ataupun di peringkat antarabangsa berkenaan dengan kerja 4 hari seminggu ini. Apa yang berlaku adalah mereka lakukan pekerjaan ambil tindakan 4 hari seminggu ini berdasarkan kepada kes-kes tertentu, sektor-sektor tertentu. Saya berpengalaman bekerja 4 hari setengah di UAE di Kementerian Federal di UAE, dan saya melihat keadaan tu. Nanti mungkin saya boleh berkongsi nanti kalau ada masa ya. Ada juga di kerajaan di UAE, di kerajaan Sharjah, mereka telah melaksanakan kaki tangan awam kerja 4 hari seminggu, Dina. Baik, seperti yang doktor cakap tadi, doktor sendiri mengalami 4 hari setengah dalam seminggu ini. Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana cadangan ataupun implementasi ini boleh meningkatkan atau mengurangkan produktiviti. Kalau pengalaman saya melihat bagi kes sektor kerajaan di peringkat federal, kami bekerja 4 hari setengah seminggu, tetapi kami tidak ada masa rehat, Nina. Masa rehat kami hanya ambil 10-15 minit begitu, makan di tempat desk masing-masing ya. Jadi selepas itu dengan kata lain, hari bekerja kami tak berubah, masihlah panjang, tapi kami tidak ada masa rehat. Pemendekkan masa rehat itu ataupun ketiadaan masa rehat itu digunakan supaya membolehkan pada hari Jumaat kami bekerja sampai jam 12 saja. Selepas itu solat Jumaat dan selepas itu tidak ada lagi kerja. Itu yang saya berlaku di sana, dan pengalaman saya melihat kepada situasi di kerajaan federal di UAE ini, saya nampak saya tidak pasti juga kerana apabila saya berada di sana saya telah memasuki fasa 4 hari setengah ni, tapi sebelum itu saya tidak merasai 5 hari kerja ni. Tapi kalau saya melihat 4 hari setengah ni, saya melihat tidak ada pengurangan dari segi produktiviti, kerana ia bergantung sepenuhnya bagaimana pengurusan, bagaimana pihak pengurusan atau pihak kementerian tersebut, pihak kerajaan menguruskan ataupun mengadaptasi kepada situasi ataupun kaedah memendekkan masa bekerja ni. Tapi jujurnya doktor enjoy kerja 4 hari setengah seminggu ni. Berbanding kalau saya enjoy kerana lepas Jumaat saya tidak perlu memikirkan untuk masuk ofis, dan saya boleh ada masa saya bersama rakan-rakan selepas Jumaat. Jadi satu perkara yang menarik. Kita dapat beri ruang untuk kita melakukan aktiviti lain juga. Jadi kalau ini adalah antara pros je, part kaji implementasi 4 hari seminggu ni boleh meningkatkan produktiviti. Tapi kalau kita nak sentuh juga implementasi terhadap kesan negatifnya, di mana ia juga boleh meningkatkan kos setengah sektor seperti penjagaan kesihatan yang memerlukan kaki tangan bekerja shift yang panjang. Dan syarikat di kawasan ini mungkin perlu membayar lebih banyak kepada kaki tangan untuk memenuhi sebarang kekurangan tenaga kerja. Maknanya kalau di sektor perkhidmatan awam ni bekerja shift, namun kalau kita nak kurang kepada 4 hari ni, namun mungkin dikatakan kurang sesuai, kerana kalau kita kekurangan, contoh kena overtime, kita kekurangan, so kita kena bayar lebih pula kepada pekerja sedia ada ni untuk memenuhi kekurangan shift ni. Jadi adakah sektor ni kita tak boleh sentuh langsung, atau pihak industri perlu membuat penilaian assessment untuk lihat dasar mana yang mampu tingkatkan produktiviti mereka selain daripada implementasi kerja 4 hari ni? Nina, beberapa pertimbangan ataupun parameter perlu diambil kira sebelum kita nak melaksanakan dasar ataupun satu ketetapan bekerja 4 hari seminggu. Ada beberapa pertimbangan, antaranya adalah kita kena melihat sektor mana yang sesuai, dan sektor ini perlulah melihat kepada produktiviti dan kecekapan. Dalam kes UK, kalau saya lihat pembacaan saya seperti yang Dina beritahu di awal tadi, mereka amalkan model 180-100. 100 ni pertama ni bermaksud bahawa
mereka tidak ada potongan gaji sama seperti sebelum pelaksanaan 4 hari seminggu. 80 maksudnya adalah pengurangan kepada hari bekerja pada 4 hari, dan 100 ini ketiga adalah bermaksud bahawa produktiviti sama, jumlah pengeluaran output sama. Itu yang saya maksudkan tadi, bahawa kita memastikan bahawa dari sudut manfaat terdapat pada pekerja, dan bersama kita juga nak memastikan manfaat juga kekal kepada pihak pengeluar ataupun pihak majikan. Jadi ini memastikan keadaan yang menang-menang di antara kedua-dua pihak. Jadi kena lihat produktiviti dan kecekapan di sektor berkenaan. Kedua adalah kena lihat juga daya saing dan persaingan, Nina. Ada setengah sektor mereka mempunyai ramai pesaing, ya. Jadi berbanding dengan GLC lah. Kalau sektor-sektor yang biasa, sektor bukan GLC, mereka banyak bersaing, terutamanya sektor tekstil, ya. Jadi apabila mereka banyak bersaing, kalau mereka mengurangkan jumlah hari bekerja, kebimbangannya adalah tekanan kepada syarikat berkenaan, kerana mereka mungkin akan kehilangan penguasaan pasaran, kerana kalau mereka ambil langkah 4 hari seminggu, tapi pesaing mereka masih mengekalkan kaedah lama, jadi ini pasti akan memberi impak kepada mereka. Ketiga, Nina, kita kena lihat operasi industri ataupun sektor secara spesifik. Contoh yang mudah adalah sektor hospital, yang mana kalau kita benarkan kita adakan 4 hari seminggu bekerja di sektor hospital, jadi ini pasti akan memberi impak kepada pesakit, ya. Hospital tidak perlu bekerja 24 jam sehari. Begitu juga sektor pembuatan, ya, kerana kita memahami bahawa sektor pembuatan ni ada setengah industrinya mereka bekerja 24 jam secara shift. Jadi ini akan mengganggu jika 4 hari seminggu dilaksanakan. Tetapi bagi kes-kes lain, bagi sektor perkhidmatan terutamanya, Dina, dan juga sektor kerajaan, saya berpandangan bahawa boleh dilaksanakan kerja 4 hari seminggu ni, kerana negara luar telah ada mengadakannya, dan saya sendiri seperti tadi saya mengalami pengalaman kerja 4 hari setengah seminggu, dan ada juga kerajaan lokal di UAE juga bekerja 4 hari seminggu. Jadi boleh dilaksanakan tapi pelaksanaannya perlulah tidak memberi impak negatif kepada ekonomi. Tetapi Nina, sebelum kita pergi ke arah kepada kerja 4 hari seminggu ni, pada pandangan saya yang perlu utama sebelum nak pergi ke arah 4 hari seminggu ni, gaji perlu diselesaikan dahulu di Malaysia ni, Nina. Bagi negara di UK, negara di UAE, negara-negara lain, gaji mereka adalah gaji yang cukup untuk memenuhi keperluan kos hidup. Tapi kita gaji rendah, jadi kita bagi pandangan saya elok kita selesaikan gaji yang rendah dulu sebelum kita berbicara tentang 4 hari seminggu. Ataupun ada kaedah yang mana dua-dua isu ini boleh diselesaikan bersama, ataupun ada model yang boleh dipertimbangkan. Kita juga boleh naikkan gaji, dan sama-sama kita juga boleh mengurangkan kerja kepada 4 hari seminggu ataupun 4 hari setengah seminggu. Baik, sudah tentu cadangan dan penekanan yang dikatakan dikongsikan oleh Prof sendiri implementasi 4 hari seminggu bekerja ini dikatakan tanda-tanda yang menunjukkan definisi kerja yang semakin berkembang dalam menghadapi transformasi. Ini juga menandakan keperluan untuk syarikat mendengar, belajar dan menyesuaikan diri dengan apa yang pekerja mahukan jadi, dan sudah tentu kita perlu beri tumpuan kepada langkah kerajaan, agensi kerajaan, pihak swasta untuk mengadaptasi perubahan terkini dalam bidang pekerjaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Yusof Saari, merupakan penganalisis ekonomi, untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini. Sudah tentu kita sudah bercakap mengenai iaitu trend sistem pekerjaan ketika ini. Dan sekarang ini saya nak beralih kepada bagaimana untuk kita memberi tumpuan, untuk kita lihat realitinya. Apakah kadar penyertaan tenaga buruh dan juga kadar pengangguran kita di Malaysia pada ketika ini. Saya akan berkongsikan antara data terkini yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai penyertaan tenaga buruh Malaysia, iaitu pada bulan Januari 2023. Di hadapan saya, kalau anda teliti di sini, ini menunjukkan iaitu angka-angka di sini. Angka-angka di sini menunjukkan angka yang baik, di mana tenaga buruh Malaysia, jumlah tenaga buruh Malaysia pada Januari 2023 iaitu meningkat sedikit berbanding Disember tahun lepas, di mana ia meningkat sebanyak 16.76 juta, iaitu peningkatan sebanyak 0.2% berbanding daripada bulan Disember hingga Januari 2023. Dan kadar penyertaan tenaga buruh
iaitu kekal pada 69.8%, iaitu tiada perubahan kepada kadar penyertaan tenaga buruh kita. Selain itu, kalau kita nak teliti penduduk yang bekerja pada Januari 2023 telah mencatatkan sebanyak 16.16 juta di sini kalau kita dapat teliti, iaitu peningkatan sebanyak 0.2% berbanding Disember 2022 yang telah mencatat sebanyak 16.13 juta ringgit. Di samping itu, kalau kita nak lihat bagaimanakah penduduk bekerja mengikut kategori, di sini di skrin paparan ini kalau anda dapat lihat terdapat 4 kategori, di mana kategori yang pertama adalah majikan, pekerja keluarga tanpa gaji, pekerja dan juga bekerja sendiri. Dan antara 4 kategori ini kita dapat teliti iaitu pekerja merangkumi sebanyak 75.7% berbanding penduduk bekerja di sini. Dan kita lihat secara bulan ke bulan setiap kategori di sini mengalami peningkatan dalam penduduk bekerja. Namun kecuali satu saja yang mengalami penurunan, iaitu kategori pekerja keluarga tanpa gaji yang telah mencatatkan sebanyak 3.0%. Dan ini adalah penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan. Di samping itu, kalau saya nak fokus bagaimanakah kadar pengangguran, antara isu yang agak kritikal kalau kita nak sentuh ketika ini, di sini kalau anda dapat teliti tenaga buruh Malaysia pada Januari 2023, iaitu saya boleh katakan iaitu perkara baik di mana ia kekal stabil, di mana Disember 2022 dengan Januari 2023 kekal kepada 3.6%. Dan ini adalah kadar pengangguran kita dapat teliti pada Januari 2023. Dan kalau saya nak tengok iaitu bagaimanakah pengangguran, jumlah pengangguran pada Januari 2023 yang telah menurun sebanyak 0.6% ke di sini, iaitu sebanyak 596,100, iaitu ini adalah jumlah untuk jumlah tenaga pengangguran pada Januari 2023, iaitu kita dapat lihat penurunan berbanding Disember 2022. Dan pengangguran mengikut kategori kita lihat di sini ada 2, pengangguran aktif dengan pengangguran tidak aktif. Apa yang saya kata berita baik adalah dua-dua kategori ini mengalami penurunan pada Januari 2023. Di sini penganggur aktif mencatat merekodkan 80.8% dengan pada Januari 2023, iaitu dengan angka 481,600 pada untuk penganggur aktif. Manakala penganggur tidak aktif merangkumi sebanyak 19.2%, di mana angka terkini Januari 2023 itu sebanyak 114,500 untuk penganggur tidak aktif. Dan terakhir sekali, apabila kita mencakap mengenai tenaga buruh, sudah tentu kita menyentuh kepada luar tenaga buruh, iaitu telah mencatatkan pada angka terkini Januari 2023 sebanyak 7.2 juta orang, termasuk juga dengan kadar. Kenapa? Sebab kita mempunyai luar tenaga buruh adalah sebab 2 perkara, iaitu kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga yang merupakan sebab utama kita mempunyai luar tenaga buruh, iaitu disebabkan kerja rumah tanggungjawab keluarga sebanyak lebih 40% dan bersekolah latihan. Dan ini antara menunjukkan data terkini mengenai ekonomi semasa kita, menunjukkan angka yang positif untuk kadar penyertaan tenaga buruh juga dengan kadar pengangguran yang jumlah pengangguran yang semakin menurun. Sudah tentu apabila anda meliti data ini, pentingnya untuk kita memerlukan untuk ekonomi yang kekal berdaya saing, kita memerlukan tenaga buruh yang cekap. Sudah tentu kerajaan melaksanakan banyak usaha yang sedang dilakukan, dan kerajaan akan terus melaksanakan untuk menambah baik kecekapan dalam tenaga buruh kita agar kita dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Banyak lagi laporan yang akan saya kongsikan selepas ini. Niaga Awan akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.